Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah taala berkati kita. Dengan penuh harapan, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita bahawa setiap manusia yang berada dalam majlis-majlis ilmu, majlis yang mengingati Allah, yang disebut padanya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, majlis yang membincangkan tentang hakikat kehidupan manusia yang dikehendaki oleh Allah, maka majlis-majlis yang seumpama ini akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita juga bersyukur kerana dengan bimbingan hidayah Allah, dengan nikmat sihat tubuh badan kita boleh bersama lapangkan waktu untuk sama-sama kita mencari panduan kehidupan untuk memastikan kita dapat menjalani kehidupan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh pencipta kehidupan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan hendaklah kamu mencari jalan-jalan yang boleh mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah kamu di atas jalannya. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia-manusia yang diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini menyebut bahawa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah." Bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan lagu mana cara nak mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, bil amali, dengan melakukan amal-amal yang soleh yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatkanlah diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara-perkara yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini sidang hadirin sekalian, antara perkara yang kita nak ambil perhatian supaya kita pakat-pakat tengok, pakat-pakat kelih pagi ni ialah bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang beriman. Kalau beriman ni kita kena mengaku kita lah. Kalau kita sendiri pun tak mengaku beriman, maka tak ada nilai lah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena mengaku kita beriman. Kena ada keinginan dalam diri kita nak beriman kepada Allah.
Apabila kita mengaku kita beriman, ayat yang kita baca pada pagi ini kita rasa dan kita serah bahawa Allah Ta'ala tuju ke kita. Sebab Allah Ta'ala panggil orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Apabila kita mengaku kita beriman, kita serah ni Allah panggil kita ni. Allah nak royak sesuatu kepada kita. Gapo dia Allah nak royak kepada kita? Allah perintahkan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa ini kita semua bicara sama-sama dah, kita tahu dah. Takwa kepada Allah ni dengan melakukan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Kemudian Allah sambung lagi, wabtagu ilaihil wasilah. Dan hendaklah kamu cari jalan, ikhtiar, usaha untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah. Maka para ulama tafsir menghuraikan maksud cari jalan nak dekatkan diri kepada Allah ni dengan cara melakukan segala amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah, yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah wasilah, jalan untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah. Maksud nak mendekatkan diri kepada Allah ini, biar kita faham, Allah guna istilah wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk supaya kamu ni boleh dekat dengan Allah. Maknanya dekat ini bermaksud Allah sayang, Allah suka, Allah redha kepada kita. Maksud dekat kita dengan Allah ini ialah Allah sayang ke kita, Allah redha kepada kita, Allah suka kepada kita. Jadi nak dapat kasih sayang Allah, nak Allah suka pada kita, nak Allah redha kepada kita, sudah pasti di sana ada kerja yang kita kena buat. Ada kerja yang kita kena buat. Dia tidak mari sekali ikut mari dengan sendiri begitu, tak. Kena ada kerja kita. Bahkan dalam ayat ini Allah Ta'ala wabtagu, watlubu, mana kita kena cari. Kena cari, kena usaha. Maka dalam usaha kita nak buat benda yang Allah suka, nak lakukan perkara yang Allah Ta'ala redha kepada kita, sudah pasti di sana kita kena tahu dululah gapo yang Allah nak kita buat, gapo yang Allah suka kepada kita, gapo yang boleh menyebabkan Allah sayang kepada kita. Kita kena tahu. Nak tahu ni lah kita panggil kena mengaji. Kena mengaji, kena belajar, kena mendengar. Tujuan mari mendengar, orang mengajar, mari mengaji, pergi masuk kelas. Tujuannya ialah nak supaya kita tahu. Tahu Allah nak kita buat gapo. Biar kita tahu gapo dia yang sepatutnya kita buat sebagai seorang hamba kepada Allah. Dia kena bermula dengan tahu, baru buat. Kita nak buat mana kalau kita tak tahu? Dan kita tak akan buat, mungkin kita tak tahu. Kata apa tak buatnya? Nak buat apa? Nah, kalau kita tak tahu, orang tanya kita, apa tak buatnya? Kita kata nak buat apa? Semaya. Kalau kita tak tahu semaya, kita kata semaya apa? Lagu mana semaya? Sebab kita tak tahu. Jadi dia kena bermula dengan tahu. Nah, kita seorang Muslim, kita kena tahu apa dia maksud Islam itu. Apabila kita mengaku kita ana Muslim, aku ni seorang Islam, apa dia tuntutan yang aku kena selesaikan? Apa tanggungjawab aku sebagai seorang Muslim? Apa tanggungjawab aku sebagai seorang hamba kepada Allah? Kerja apa aku kena selesaikan? Ini persoalan-persoalan yang membantu kita jadi nak tahu. Pada tahu lagu mana? Kena pergi mengaji. Ya.
Dan dalam bab nak mengaji tentang Islam ni hak paling mudah sekali banding dengan benda-benda lain. Nak mengaji tentang ilmu Islam ni paling mudah sekali banding dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu lain payah. Tapi ilmu Islam ni mudah nak mengaji. Nak dapatkan ilmu Islam tentang Islam ni mudah sangat. Orang tak mengajar cara nak buat kereta, nak belajar nak buat kereta kena masuk kursus khusus. Kena pergi mengaji tempat dia. Tak semua orang layak. Nah. Tapi nak mengaji tentang Islam semua orang layak pergi mengaji. Mudah pula tu. Nak mengaji hak cara ada kena bayaran yuran, ada. Nak mengaji hak terpaksa kena masuk kelas khusus, ada. Nak mengaji hak tanpa bayaran, tanpa pendaftaran pun ada ngaji tentang Islam ni. Tiap-tiap malam ada kuliah gorik, habis serata masjid, serata balasah ada orang ngajar. Pagi pula ada kuliah subuh lagi tentang Islam. Ada kuliah duha pula. Nah, maknanya nak mengaji tentang Islam ni kita tak boleh nak kata tahu payah nak mengaji, tak ada tempat nak mengaji. Tak. Islam ni antara ilmu yang paling mudah nak mengaji ialah ilmu tentang Islam. Maka tak ada alasan untuk kita mengaji, untuk kita tahu tentang Islam ni tak ada alasan. Terlalu banyak kelas-kelas pengajian Islam yang dibuat secara mudah, secara percuma. Baik. Apabila peluang nak mengaji tu banyak luah, dan apabila kita pergi mengaji, kita pun tahulah. Oh, gini Islamnya. Kita tahulah dah. Kita pun tahulah apabila kita mengaji kita tahu. Oh, kita sebagai orang Islam ni kena sembahyang, kena puasa, kena waktu ambil zakat, kena buat haji bagi yang mampu, kena tutup aurat. Ada pula peraturan-peraturan hak kita kena ikut, hak kita kena buat. Ada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilarang dalam agama kita, hak haram, hak kita kena tinggal. Kita tahu belakang ni sebab kita mengaji lah. Sebab kita berhigit dengar. Apabila kita tahu, barulah dia akan membantu. Ilmu kita tadi membantu kita untuk nak buat lah, nak bertindak. Yang Allah Ta'ala sebut, wabtagu ilaihil wasilah. Hendaklah kamu cari jalan nak supaya kamu ni boleh dekat dengan Allah, dikasihi oleh Allah, diredai oleh Allah. Maka dengan cara nak dekatkan diri dengan Allah, nak dapat kasih sayang Allah ini, kita kena buat sesuatu yang Allah suka. Kena buat sesuatu yang boleh menyebabkan Allah sayang kepada kita. Di sini sidang hadirin sekalian, Allah suruh kita cari jalan kok mana pun. Maka dia bermula dengan ilmu. Apabila ada ilmu, barulah kita reti nak buat. Nak semayang lagu mana, nak pakai pakaian yang menutup aurat lagu mana. Sebab kita tahu dah batasan auratnya lagu mana. Dengan tindakan kita, usaha kita nak buat benda yang Allah suka tadilah, akan membawa kita sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca tadi, ya, kita ni mengikut arahan Allah. Apabila Allah Ta'ala kata wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan nak supaya kamu ni dekat dengan Allah, supaya kamu ni dikasihi, disayangi oleh Allah. Dan Allah ajar kepada kita sosok lagu mana cara nak dapat kasih sayang Allah. Antaranya Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW supaya royak kepada kita dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala bagi tahu, katakanlah wahai Muhammad, royak kepada umat kamu, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu cinta kepada Allah. Lagu mana mu nak tunjuk cinta kamu kepada Allah? Lagu mana mu nak buktikan kamu betul-betul cinta kepada Allah? Caranya ialah fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut aku, yakni ikut Nabi SAW. Ini cara nak tunjuk sayang kita kepada Allah dengan cara kita ikut Nabi. Yuhibbukumullah, Allah kata,
kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak kasih sayang Allah, nak Allah sayang kepada kita, caranya ikut Nabi. Apabila kita ikut Nabi, ikut ajaran hak Nabi bawa, buat hak Nabi buat, tinggalkan benda hak Nabi larang, maka kamu akan dapat kasih sayang Allah. Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Ini diajar kepada kita. Cara nak supaya kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita cari jalan, dan panduan nak dapat jalan tu Allah juga cerita. Allah wi panduan sosa. Lagu ni lah caranya. Lagu ni lah jalan hak mu kena ikutnya. Masya Allah. Baiknya Allah Ta'ala ni kepada kita. Adilnya Allah ni. Dia tidak lelak kita mikir sendiri dah. Dia wi panduan jelas sebutir-sebutir. Ambil pakai je. Buat je. Ikut je. Baik. Maka proses cari jalan nak dekatkan diri kepada Allah ini, dia bermula dengan ilmu. Dengan ilmu tadi, kita tahulah gapo dia kita kena buat, gapo dia kita kena tinggal. Maka sidang hadirin sekalian, sebagaimana kita baca para ulama menafsirkan ayat ini, lagu mana nak jalan yang Allah Ta'ala suka ni, iaitu buat apa yang Allah suka. Bahkan kita diajar doa. Kita diajar doa kan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam Al-Quran Allah ajar doa ni. Doa dalam Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku kefahaman, kekuatan, supaya aku ni reti nak bersyukur kepadamu, ya Allah. Bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapa aku. Wa an a'mala salihan tardahu, dan ya Allah, kurniakanlah kepada aku kekuatan supaya aku boleh nak buat amalan-amalan soleh yang Engkau redai. Wa aslih li fi zurriyyati, dan ya Allah, kurniakanlah juga kepada anak cucu aku kekuatan supaya mereka ni mampu untuk melakukan kebaikan, nak buat amal-amal yang soleh. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, ya Allah, dan aku adalah daripada kalangan orang-orang Islam. Ini doa. Kita diajar supaya berdoa lagu tu. Minta dengan Allah. Minta supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Reti nak bersyukur terhadap nikmat dia. Reti dan kuat semangat nak beramal dengan amalan-amalan yang Allah redha. Ni kita bicara tadi kan. Wabtagu ilaihil wasilah. Cari jalan nak supaya Allah redha pada kita. Selain daripada kita ada ilmu terhadap amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, akhlak, tingkah laku yang Allah suka, kita juga kena minta dengan Allah supaya Allah bagi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang kita ada tadi. Sebab ada ilmu tu satu perkara. Ramai yang ada ilmu, hak tahu. Tapi dalam kalangan orang hak tahu-tahu ramai tadi, hak beramalnya sikit. Jadi kita kena minta dengan Allah pula. Nak dapat ilmu tu minta dengan Allah dah. Boleh ilmu, minta pula dengan Allah supaya dia tolong kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ni antara doa kita diajar supaya baca juga dah. Ya Allah, a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong aku supaya aku ni sentiasa boleh ingat kepada kamu. Wa syukrika, dan ya Allah, tolong aku supaya aku ni reti nak bersyukur padamu.
wa husni ibadatik, dan ya Allah tolong aku supaya aku ni boleh buat amalan, sempurnakan ibadat aku dalam keadaan comel sempurna molek. Minta dengan Allah. Jadi sidang hadirin sekalian, kita dengan Allah ni tak lepas. So kait dengan dia belaka. So kait dengan dia. Nak jadi hamba dia, kita kena ngaji. Nak mengaji ni pun kena ngaji daripada hak dia ajar juga. Daripada ilmu hak dia waktu ada dalam Al-Quran, daripada ilmu yang telah dia berikan kepada utusan dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu minta pula dengan dia supaya dia tolong kita biar jadi kuat boleh beramal pula. Tak lepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka sidang hadirin sekalian, ni cumanya perkara yang kita kena perjelas molek, jangan menyebabkan kita jadi salah faham. Untuk mendekatkan diri kepada Allah ini, jangan kita sempitkan kepada perkara-perkara khusus. Hak kita bunyi nak dekatkan diri dengan Allah, hak titah dalam kepala kita nya ialah kita kena berzikir banyak. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, kena banyak 1000 sehari. Kita kena istighfar banyak. Kita kena bertaubat banyak. Kita kena baca Quran banyak. Kita kena sembahyang sunat banyak. Itu salah sebahagian daripada usaha nak dekatkan diri kepada Allah. Betul lah tu. Tapi dia tidak hanya terhenti pada ibadat-ibadat khusus tadi. Dia bukan sekadar terhenti pada sembahyang, puasa, buat baca Quran, berzikir saja dah. Itu adalah sebahagian daripada kaedah nak dekatkan diri kepada Allah. Kita banyakkan berzikir, kita banyakkan istighfar, kita baca Quran, kita puasa sunat, kita buat ibadat-ibadat lain. Itu sebahagian daripada caranya. Tetapi jangan kita lupa, kita dituntut untuk menjadi hamba Allah Ta'ala bukan pada waktu-waktu tertentu saja. Kita dituntut untuk jadi hamba Allah Ta'ala bukan dengan ibadat-ibadat khusus saja. Tetapi kita dituntut untuk menjadi hamba Allah, untuk ingat kepada Allah dalam semua keadaan setiap waktu, tak kira di mana sahaja kita berada. Maka cara pemakaian kita adalah sebahagian daripada cara nak dekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tutup aurat sempurna, maka kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah melalui pemakaian kita. Sebab arahan tutup aurat ni Allah suruh. Dan Allah marah kalau kita dedah aurat. Begitu juga kita kerja mencari rezeki yang halal. Kerja dalam keadaan yang betul. Kerja dalam keadaan buat sebagaimana yang dikehendaki. Tidak menipu, tidak curi tulang. Ini juga sebahagian daripada cara nak dekatkan diri kita kepada Allah. Kita amanah melaksanakan tugas kita. Kita buat tugas kita dengan cara yang adil. Ini juga sebahagian daripada cara, wasilah, cara nak dekatkan diri kepada Allah. Nak dapat redha dan kasih sayang Allah. Kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah kepada anak-anak, sebagai seorang isteri kepada suami, sebagai seorang ibu kepada anak-anak. Kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai jiran kepada jiran tetangga kita. Kita layan tetamu-tetamu yang mari di rumah kita. Memberikan haknya sebagai seorang tetamu. Semua ni ada dalam ajaran Islam. Hak Nabi ajar, maka ini adalah juga termasuk dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hak kita kata, kalau nak dekatkan diri dengan Allah, kena berzikir banyak. Hak tu betul, sebahagiannya. Tapi jangan terhenti pada hak ibadat-ibadat khusus saja. Hak berzikir itu pun Nabi ajar. Hak sembahyang sunat pun Nabi ajar. Hak puasa sunat pun Nabi ajar. Hak suruh memuliakan tetamu pun Nabi ajar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kecek hak betul-betul je. Nabi kata kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, mu kena kecek hak betul-betul je. Kalau tak ada modal nak kecek bagi hak betul, duk diam kerana nak jaga lidah daripada kecek benda ngarut mengupak. Itu juga sebahagian daripada cara nak dekatkan diri kepada Allah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu dia.
Kita sebagai tuan rumah, ada tetamu mari, ada adab-adab yang mesti diselesaikan oleh tuan rumah terhadap tetamu. Nabi sebut juga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangga dia. Ada tanggungjawab dan adab yang kita kena jaga terhadap jiran-jiran tetangga kita. Ini juga sebahagian daripada cara nak dekatkan diri kepada Allah. Kita menguruskan rumah tangga kita dengan cara, dengan sistem pentarbiahan yang dikehendaki oleh Allah. Kita menguruskan kerajaan dengan cara sistem pemerintahan Islam. Kita menguruskan kewangan menggunakan sistem kewangan Islam. Semua perkara ni termasuk dalam usaha untuk dekatkan diri kepada Allah. Kita baca ayat mula-mula tadi, wabtaghi ilaihil wasilah. Hendaklah kamu cari jalan untuk dekatkan diri kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Allah suruh tadi, itu salah sebahagian daripada dia. Sidang hadirin sekalian, ini perkara yang kita kena ambil perhatian semua. Barulah kita ni, kita rasa semua apa yang berlaku dalam kehidupan kita pagi sampai petang, sampai ke malam, gapo saja yang kita buat tadi, semuanya ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa dengan sayang kita buat, kita tanya khabar. Kalau jumpa kedai makan, kita pun belanja dia. Bukan sekadar kita boleh ambil hati dia, tetapi sebenarnya kita sedang buat satu perkara yang insya-Allah Allah akan sayang kepada kita. Maka kita pastikan hak kita buat tu barang molek-molek, barang hak comel, hak betul. Kita tanya khabar, kita tak mengopak, kita tak buat benda-benda kecil, benda-benda yang Allah Taala marah. Sebab apa? Sebab kita tahu ini juga satu kaedah, peluang yang kita boleh ambil untuk dekatkan diri kepada Allah. Ada benda ni kita kena kecek dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Supaya dia khabar gapo saja yang berlaku. Dia anak kita hak belajar sekolah. Kita kata awak pergi sekolah lah. Buka sekolah kena pakat pergi sekolah. Kena pergi, jangan duduk moting sekolah. Perbuatan pergi sekolah kerana ni anak belajar sungguh-sungguh, itu juga sebahagian daripada cara nak dekatkan diri kepada Allah. Kita kena royak dia gitu. Bukan sekadar pergi belajar ni sebab mak suruh, sebab ayah suruh, tapi abah mak suruh pergi belajar ni sebab nak supaya awak tu ada ilmu. Dengan ilmu itulah awak tahu awak ni siapa, awak kenal Allah, awak tahu gapo yang awak buat sebagai hamba kepada Allah. Awak tahu hak ni halal, hak ni haram, dengan ilmu itulah. Hak ni molek, hak ni tak molek, hak ni baik, hak ni buruk, dengan ilmu hak mengaji tu. Maka pergi mengaji, pergi belajar. Maka proses pergi belajar, kita suruh anak kita pergi belajar, proses anak kita pergi belajar pagi petang itu termasuk dalam wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita mikir, biar siapa begitu cara kita mikir sebagai seorang Muslim. Semua perkara kita nak jadi sebab untuk bawa kita ke dekat dengan Allah. Semua aktiviti yang kita buat, kita nak jadikan sebab untuk Allah Ta'ala terima kita, Allah redha kita, Allah sayang kepada kita. Jadi kita akan pastikan, anak kita pun akan sentiasa pastikan, kita pun tak bimbang. Anak kita duduk mana kita tak bimbang, sebab kita dah ajar kepada anak kita, semua perkara dia buat tu, dia kena pastikan Allah sayang. Jadi kalau dia nak buat benda yang maksiat, benda hak berdosa, sudah pasti Allah murka, Allah marah. Jadi dia mikir dia mak dia dah ajar sama, ayah dia dah ajar sama. Kita kena sentiasa buat, pastikan gapo aktiviti kita boleh membawa kepada kasih sayang Allah. Kalau buat barang-barang ni Allah marah, dia pun tak buat. Sebab barang ini tidak bawa kasih sayang, mengundang kemurkaan Allah. Jadi apabila semua tahap kita ni mikir lagu tu, kita orang biasa ni mikir lagu tu, pemimpin kerajaan pun mikir lagu tu, maka dia akan guna kuasa dia. Guna kuasa dia sebagai seorang pemimpin untuk memimpin dan menguruskan kerajaan ini dengan cara yang boleh bawa kepada keredaan Allah. Lagu mana dia nak buat supaya Allah redha dengan kerja buat dia sebagai seorang pemimpin? Lagu mana dia nak supaya Allah jadi sayang kepada seluruh rakyat dia? Maka dia memimpin rakyat ni kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala sayang, yang Allah Ta'ala suka. Sebab itu juga
wasilah. Pemimpin ni sebenarnya kalau kena cara dengan sebab tugas kepimpinan itu dia buat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, maka tugas kepimpinan itu yang akan bawa dia ke syurga. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis kan, ketika mana manusia dihimpunkan di padang mahsyar, tak ada tempat nak berlindung, panah, tak ada arah nak rasa. Tak ada manusia yang mampu menghadapi kepanasan, matahari duduk terlalu dekat dengan kepala. Semuanya cari nak tempat berteduh, tapi tak ada tempat nak berteduh. Hanya ada saja tempat berteduh, dan tak semua orang boleh masuk tempat berteduh tu. Nabi kata sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zill. 7 golongan manusia yang akan dipersilakan berada di bawah bayangan tempat teduh pada hari yang tidak ada bayangan lain. Antaranya 7 golongan Nabi sebut. Antaranya imamun adil. Salah satu daripada 7 golongan tersebut adalah pemimpin yang adil, yang betul-betul melaksanakan tugas kepimpinannya. Betullah kita kata, apabila diberi tugas kepimpinan, sama ada memimpin kerajaan, memimpin sebuah organisasi, memimpin sebuah institusi, maka kita memimpin dengan cara yang betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Biar kita buat kerja ni, Allah sayang kepada kita. Boleh jadi sebab Allah sayang kita. Kita memimpin orang bawah kita ni supaya buat benda yang mengundang kasih sayang Allah. Maka pemimpin yang lagu ni Nabi kata akan salah satu golongan yang akan dipersilakan berada di bawah bayangan pada hari yang tidak ada bayangan lain. Sebab itulah tajuk kita hari ini kita baca bermula dengan ayat yang Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya kita bertakwa dan wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan nak supaya kamu boleh dekat dengan Allah, boleh mendekatkan diri kamu kepada Allah. Ni jalan ni kita kena cari. Kita kena cari. Allah buka dah jalan. Panduan lagu mana Allah bagi belakang dah. Tapi kita kena cari, kena usaha. Sebagaimana syurga neraka. Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi kata semua umat aku akan masuk syurga belaka illa man aba. Semua umat aku akan masuk syurga melainkan hak tak sah je. Maka para sahabat pun dengar, ada ke hak tak sah? Dan Nabi kata semua akan masuk syurga melainkan hak tak sah je tak masuk. Kalau nak masuk, boleh masuk. Maka dia pun tanya. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa hak tak sah masuk syurga ni? Pelik bunyi tak sah masuk syurga ni dah. Kalau tak sah masuk neraka tu betul. Ada ke hak tak sah masuk syurganya? Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa hak tak sah masuk syurga ni? Ada juga ke pesi tak sah masuk syurga ni, ya Allah? Maka Nabi pun jawab, man ata'ani, siapa-siapa hak taat pada aku masuk syurga. Siapa-siapa hak taat pada aku masuk syurga. Siapa-siapa hak deraka pada aku, hak tak ikut ajaran aku bawa, maka dia akan masuk neraka lah. Mudah je. Siapa-siapa yang taat pada aku masuk syurga. Siapa-siapa hak deraka masuk neraka. Maknanya Nabi nak ayat kepada kita, kita buat pilihan. Kita buat pilihan. Kalau nak masuk syurga, ikut ajaran Islam yang Nabi bawa. Kalau kita lawan, kalau kita tak ikut, kalau kita ambil separuh-separuh, kalau kita beramal hak ibadat-ibadat khusus je, hak perkara-perkara lain kita pisahkan daripada Islam, bak semaya kita turut Islam, bak nikah kahwin kita turut Islam, bak keluar zakat kita turut Islam, bak pergi haji kita turut Islam. Tapi bak nega kita tak turut Islam. Kita tak kira halal haram, kita buat semata. Nah, halal pun kita kata tak apalah, untung. Nah, apa ni haram pun untung. Tak buat juga apa sebab untung. Tahu dah ni haram ni, kalau buat cara lagu ni haram tak kena ni dengan ajaran Islam ni. Buat juga apa-apa, moga untung. Nah, kalau lagu tu maknanya Nabi kata, mu sendiri pilih jalan untuk masuk neraka. Mu sendiri pilih jalan untuk masuk neraka. Sebab Nabi kata siapa-siapa hak taat. Jadi kalau Nabi ajar dah, kena buat A, kena buat B, kena buat C. Tiba-tiba kita buat A, B kita tak buat, C kita buat, D kita tinggal. Nabi kata jangan buat E, kita buat E. Ada kita buat dan ada kita langgar.
Maksud kita sendiri pilih. Pak kita layak ke masuk syurga? Nabi ayat ada. Semua layak masuk syurga melainkan hak tak sah. Hak tak sah tu hak tak buat, tak ikut. Jadi pilihan di tangan kita. Sidang hadirin sekalian. Apabila pilihan di tangan kita, maka kita kena mikirlah, kena ada perancangan. Kena merancanglah sebab muka pilihan itu ada tangan kita. Kalau kita tidak merancang, takut-takut kita salah pilih. Dan kita tak merancang Dan kita tak merancang, ikut mana lalu ke depan, kita pun rembak begitu. Jadi kita tak merancang. Menyebabkan kita salah pilih lah. Tak kena lah pilihan kita, tidak tepat lah pilihan kita sebab kita tidak merancang. Tapi kalau kita merancang molek, hak ni kita kena pilih hak ni. Kalau jumpa hak lagu ni kena ambil. Kalau hak lagu ni kita kena buat. Apa sebab ni tak boleh ni? Hak Nabi tak suka ni. Hak Allah tak suka ni. Kita buat perancangan dah. Kita kecek dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan cucu kita, royak sama. Ni Nabi tak ajar ni. Hak ni Nabi larang ni. Hak ni Nabi tak sewi buat ni. Hak ni Nabi suruh. Hak ni Nabi suruh. Ini Allah suruh. Ini perancangan. Sidang hadirin sekalian. Biar kita kena biar jelas. Anak cucu kita biar jelas. Awak nak masuk syurga ke? Nak. Kalau awak nak masuk syurga, awak kena buat perkara yang boleh bawa awak ke syurga. Awak pilih sendiri. Kita royakkan anak kita, awak pilih sendiri. Hak ni boleh bawa awak ke syurga. Hak ni akan bawa awak ke neraka. Awak pilihlah awak nak mana. Awak nak syurga ke neraka? Nak syurga. Nak syurga buat hak ni. Gitu ya lah ni. Bukan orang tak tahu, orang tahu belaka. Tapi ada orang ni dalam keadaan tahu, kita mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Dia tahu, maksudnya dia tahu. Dia tahu, dia ngaku dia Islam, dia tahu bagian ni boleh, bagian ni tak boleh. Ulama dia sebut, ustaz dia ajar. Hak tu bagi nasihat ke dia, hak ni bagi nasihat ke dia, bagian ni tak boleh. Awak tak boleh buat lagu ni, awak kena ubah. Tapi ada pula orang ni kata gini lah, payah-payah kak, kau ni tak boleh, kau ni tak boleh. Saya tak sedah Islam, nak tubik daripada Islam. Subhanallah. Nah, ada manusia Masya Allah. Like setagut tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah. Ni, tapi itu salah satu contoh. Soal Allah nak ajar kepada kita, Nabi sebut tadi. Ada orang nak masuk syurga. Kalau dia nak masuk syurga, dia akan masuk syurga. Illa man aba. Melainkan hak tak sah. Hak tak sah ni. Mungkin sekali mikir kita kata tak menasabah. Tak sah syurga menasabah. Mana ada orang tak sah. Tapi ada. Sebab Nabi sebut betul benar ni. Memang ada orang tak sah ke syurga. Dan sebab tak sah ni lah, dia akan buat benda-benda yang bercanggah dengan ajaran Islam. Engkau dia tak sah. Walaupun dia tak sebut dengan mulut dia, dia tak rayak dia tak sah, tapi perbuatan dia, tingkah laku dia, keputusan dia, semuanya menggambarkan bahawa dia ni tak sah ke syurga. Walaupun dia tak rayak dia nak masuk neraka, dia tak rayak dia nak ke neraka, tapi perbuatan dia, tingkah laku dia, perangai dia, semuanya yang dia buat tadi menjurus ke, akan bawa dia ke neraka. Mudah ya. Jadi insya-Allah sidang hadirin sekalian, ni kita ni tak lama nak jumpa dengan Ramadan. Tak lama nak jumpa dengan Ramadan ni. Kita pun berdoa, ya Allah balighna Ramadan, ya Allah tolonglah bagi peluang kepada kami supaya kami siapa boleh hidup, siapa boleh Ramadan. Tak lama lagi ni. Kita diajar supaya berdoa, minta kan. Balighna Ramadan, ya Allah tolong bagi peluang kepada aku supaya aku ni dia siapa jumpa dengan Ramadan tahun. Hak tahun lepas dia dah. Hak tahun lepas jumpa dah. Ni hak akan datang, ada berapa hari lagi depan kita ni dengan Ramadan ni, minta ya Allah tolonglah. Maknanya jangan mati lagi ya Allah, nak jumpa dengan Ramadan tahun ini. Minta dengan Allah. Bapa minta nak jumpa dengan Ramadan. Balik Ramadan ni macam-macam kelebihan lah yang Allah janji dengan kita dah. Macam-macam kelebihan lah yang Nabi janji dengan kita. Jadi kita kata nak biar dia jumpa lah dengan Ramadan. Banyak kelebihan Ramadan ni.
Dan ramai orang, Masya Allah, masuk bulan Ramadan ni, dia yakin dengan janji-janji Allah dan janji-janji yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Bukti yakin ni memang dia buat pada bulan Ramadan. Buat sungguh-sungguh, bukan sekadar puasa pada siang harinya. Malam dia semaya tarawih, Masya Allah. Maya tarawih ni banyak rakaat. Paling-paling kurang sebelah. Dah. Tidak pergi. Duk balah. Belah ke, apa dia panggil, 8 ke, 20. 8 ke, 12. Ada yang buat 8, buat 20. Tak apalah. Tapi nak rayaknya kita buat. Baca Quran. Lain ini orang duk nanya khabar dah ni. Lagi mana tahun ni, puasa tahun ni agak-agak dek ke khotel sekali Quran. Ada insya-Allah. Tahun lepas hamba dia khotel sekali bulan Ramadan. Masya-Allah. Bagus ni bagus. Ada orang pula dia kata sekali ya khotel pula. Tapi tahun ni duk rancang-rancang tu, niat tu dia kata nak 2 kali khotel Quran ni. Maknanya kena baca 2 juzuk sehari. Baru dia 2 kali khotel. Kalau sejuzuk sehari, sekali khotel je. Orang duk merancang dah. Nak sambut Ramadan ni macam-macam perancangan. Ada orang ni dia nak bagi sumbangan. Kita kata lagu mana? Sumbangan janji nak bagi baru ni. Dia kata ada dah, Ustaz, ada dah. Siap belakang dah. Lepas tu dia kata tak lama dah nak Ramadan, Ustaz. Apa tu? Apa kaitan Ramadan dengan nak bagi sumbangannya? Dia kata tunggu Ramadan lah, Ustaz. Sedekah bulan Ramadan ni pahala banyak sikit. Maknanya dia yakin tentang kelebihan dan janji-janji yang Allah bagi pada bulan Ramadan. Yakin dia ni. Dah, yakin. Maka dia duduk tunggu-tunggu. Sidang hadirin sekalian. Ibadat yang kita buat pada bulan Ramadan itu juga sebahagian daripada usaha kita nak dekatkan diri kepada Allah. Termasuk sebahagian daripada usaha kita nak dekatkan diri kepada Allah. Dan Allah Ta'ala buka pintu seluah-luahnya kepada kita. Sehingga disebut Ramadan ni syahrul ibadah, bulan ibadat, bulan pesta ibadat, bulan pengampunan. Macam-macam kelebihan pada bulan Ramadan ni kita pun nak ambil. Baguslah perancangan kita nak gebuk kelebihan Ramadan. Dan setiap kelebihan yang ada pada bulan Ramadan tu adalah termasuk daripada sebahagian daripada usaha kita nak dekatkan diri kepada Allah. Maka kita tingkatkan usaha kita. Nabi ajar pada bulan Ramadan ini ditingkatkan ibadatnya. Tidak sepos skala. Lebih pada skala. Digandakan. Hak jebui balasannya siapa? Allah. Kalau kita buat ibadat lain ni sebelum Ramadan, hak bui balasan ngupah pahalanya siapa? Allah. Yang menilai ibadat kitanya Allah. Kita buat ibadat pada bulan Ramadan, Allah tu juganya. Allah tu lah je. Tidak hal lain. Jadi kalau kita tahu Allah tu lah, maka jangan kita rasa nak dekatkan diri kita dengan Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Hak bulan-bulan lain, hari-hari lain pun kena ikhtiarlah dekatkan diri kepada Allah. Kalau bulan Ramadan kita boleh pergi semaya jemaah, masya-Allah, tak tinggal, tak miss, tak sekali habuk nak terlepas semaya tarawih berjemaah. Apa yang tidak bulan Ramadan tu kita tak boleh nak pergi semaya jemaah, hak tidak bukannya 20 rakaat. Hak semaya fardu biasa ni. Sibuk lah, tak ada banyak kerja. Mari bulan Ramadan, mulai ada boleh kita tiap malam. Nah. Nak pelepah hak 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat ni payahlah nak pergi sembahyang jemaah. Mari bulan Ramadan 20 rakaat boleh buat sembahyang jemaah. Dengan penuh bangga pula royak kau orang. Demo berapa? Demo pergi masjid tu berapa rakaat? 8 rakaat ya. Oh saya tak pergi 48, saya pergi 420. Oh hebat nak ayat dia ni, nak bangga boleh buat 20 rakaat. Baguslah 20 rakaat tu. Ni hak sembahyang waktu ni. Hak sembahyang fardu ni, 5 waktu ni. Hak subuh 2 rakaat, hak isyak 4 rakaat ni. Apa yang jadi kau tak boleh nak perginya? Berat sangat ke? Mana berat dengan hak 20 rakaat? Jadi biar kita mikir,
Jangan kita rasa kalau nak dekatkan diri kepada Allah, kita nampak ibadat-ibadat khusus tu. Baca Quran pada bulan Ramadan, qiyamul lail pada bulan Ramadan, tarawih pada bulan Ramadan. Tu sebahagian cara dia. Peluang yang Allah bagi. Tapi peluang ini jangan kita khususkan kepada tu saja. Semua perkara yang berlaku dalam kehidupan kita adalah peluang untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan tu duduk tangan kita. Pilihan tu duduk tangan kita. Jadi, kesimpulannya sidang hadirin sekalian, yang pertama sekali, apabila Allah suruh kita berusaha, berikhtiar, cari jalan nak dekatkan diri kepada Allah, yang pertama sekali kita kena ada ilmu. Lagu mana cara nak supaya Allah sayang kepada kita, Allah redha kepada kita, Allah suka kepada kita, kena ada ilmu. Jadi kok mana pun kena mengaji lah. Kena rajin pergi dengar, belajar, itu pertama. Yang kedua, sidang hadirin sekalian, dalam usaha kita nak beramal, nak buat, usaha-usaha nak supaya kita ni dekat dengan Allah, Allah sayang, Allah redha pada kita, jangan kita nampak ibadat-ibadat khusus saja. Ibadat khusus tu sebahagian daripada cara nak dekatkan diri kepada Allah. Tetapi hakikatnya kita kena pastikan kehidupan kita keseluruhannya menjadi sebab Allah sayang kepada kita. Makan kita, minum kita, buah kita, saing kita, kerja kita, bersama dengan keluarga kita, bersama suami isteri, semuanya menjadi sebab Allah sayang, cinta kepada kita. Kita kena mikir lagu tu. Dan yang ketiga, sidang hadirin sekalian, kita kena tahu bahawa kita ni hakikatnya tak ada kekuatan nak buat segala perintah Allah melainkan dengan pertolongan, bimbingan, hidayah dan kekuatan yang Allah bagi pada kita. Jadi kita kena minta dengan dia. Kita sebut doa-doa tadi kan, minta dengan dia, biar Allah Ta'ala buka pintu hati kita, kita jadi seronok beramal dengan Islam, nak melaksanakan perintah Allah. Anak-anak kita jadi seronok, apa dia panggil, nak belajar tentang Islam, seronok beramal dengan Islam. Allah buka pintu hati, bagi hidayah dengan hidayah dia. Minta supaya Allah bagi kekuatan, kita jadi rajin, jadi kuat, tidak malah, tidak sera berat. Minta dengan Allah. Seterusnya sidang hadirin sekalian, kita kena tahu dan kita kena kecek dengan keluarga kita, anak cucu kita. Allah bentang segala-galanya di hadapan kita. Allah bagi segala kemudahan depan kita untuk kita buat jadi hamba dia. Tetapi Allah nak tunjuk keadilan dia. Dia bagi kita pilihan tu duduk tangan kita. Pilihan duduk tangan kita. Kita sendiri buat pilihan. Nak Allah sayang, Allah redha ke, ataupun kita sendiri nak Allah murka pada kita. Kita nak supaya seksa Allah persilakan kita masuk syurga ke, ataupun kita nak Allah campur kita ke dalam neraka. Pilihan di tangan kita. Pilihan di tangan kita. Semua orang berpeluang. Semua orang ada peluang belaka. Tidak kata hak ni Allah bagi peluang ni, tidak. Semua Allah bagi peluang. Atas kita menentukan pilihan masing-masing. Tak ada salah kau orang lah. Allah bagi peluang kepada semua orang dan atas kita buat pilihan. Maka pilihlah perkara yang boleh bawa kasih sayang Allah kepada kita. Pilihlah perkara yang boleh mengundang redha Allah kepada kita, dan pilihlah perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir sekali, sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi ini, sidang hadirin sekalian, apa yang kita bincang pada pagi ini, apa yang kita dengar firman Allah, kita baca hadis Nabi, kita cuba tengok, kita cuba renung dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perbuatan amalan kita. Sidang hadirin sekalian, apabila sebut amal soleh, amal hak baik, kerja buat hak baik ni, sekali lagi hamba minta supaya kita buka, supaya kita jelah molek sebut amal soleh. Amal soleh, amalan-amalan hak baik ni jangan kita khususkan kepada ibadat-ibadat khusus saja. Ibadat khusus tu adalah sebahagian daripada amal soleh.
akhlak hak baik, kecek hak molek, tertik terening, buat kerja secara betul, orang panggil tidak curi tulis, semua termasuk dalam amal soleh. Hormat orang tua, ada rasa kasih sayang kepada orang lebih muda, anak-anak daripada kita. Semuanya termasuk dalam amal soleh. Cari rezeki yang halal, masuk dalam amal soleh. Kita tolak benda-benda maksiat, kita tolak rasuah, kita tolak penipuan, masuk dalam amal soleh. Kita menguruskan kerajaan dengan cara yang betul, termasuk dalam amal soleh. Kita melaksanakan dengan kuasa kita ada, kita menggunakan kuasa kita dengan penuh keadilan, termasuk dalam amal soleh. Perkara-perkara ni kita kena jelas, dan jangan sampai kita terlepas pandai yang akhirnya kita rugi. Akhirnya kita juga yang rugi. Kenapa? Kerana kita silap faham ataupun kita terlepas pandai, kita duk nampak kepada ibadat-ibadat khusus saja. Masuk ibadat khusus kita buat molek semaya, kita sempurna molek, kita puasa kita sempurna molek, zakat kita jaga molek, haji kita masya-Allah. Dah. Tetapi luar daripada semaya, masuk pergi pasar, kita tak rasa hubungan kita dengan Allah, kita tak rasa dia juga adalah sebahagian daripada amal-amal yang kita mesti jadikan dia amal soleh. Masa kita pergi patah, masa kita bawa anak cucu pergi derak patah, pergi jerak-jerak, pergi bawa melancong, kita tak ingat bahawa itu juga sebahagian, mesti kita jadikan sebahagian daripada amal soleh yang boleh menyebabkan Allah sayang pada kita, boleh bawa pahala kepada kita. Kita tak perasan, kita lupa. Akhir sekali masa kita pergi patah, kita buat dosa. Masa kita pergi jerai, apa dia panggil saw di jerai mengaji ni dah. Jerai mengaji di Pasir Putih. Penuh orang. Pukul gambar dengan lembu, pukul gambar dengan kuda. Dah. Lepas tu pergi mandi, bak air terjun tu masya-Allah. Seronok kita. Tapi kita terlupa masa tu lagu mana kita nak buat masa kita pergi pukul gambar dengan lembu dengan kuda tu boleh pahala. Allah sayang kepada kita. Masa kita bawa anak cucu kita duk mandi, nyelai dalam air tu, sungai tu, kita nak pastikan biar Allah suka kepada kita dengan sebab dengan perbuatan kita duk mandi dalam sungai tu. Lagu mana kita nak buat? Ni kita kena mikir. Apabila kita tak mikir, akhir sekali masa semaya kita jaga molek, cuma masa pergi mandi patah, masa pergi mandi jerai tu, kita tak terasa, tak mikir lagu mana nak supaya Allah sayang, suka pada kita. Akhir sekali masa kita mandi tu Allah marah pada kita. Sebab apa? Sebab kita tak tutup aurat. Masa kita mandi patah, mandi jerai, kita tak jaga aurat kita. Akhir sekali kita mengundang kemurkaan Allah kepada kita. Jadi tak jadi sebagaimana kita bicara tadilah. Jadi insya-Allah itulah dia sedikit sebanyak yang kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan kita boleh sama-sama, bukan sekadar kita dengar, kita mikir, kita renung untuk diri kita, kita merancang dan kita minta dengan Allah kekuatan untuk kita laksanakan. Kita kongsikan ilmu ini dengan keluarga kita, anak cucu kita, dengan sayang sahabat kita, supaya masing-masing boleh beramal dengan kebaikan, keindahan cara hidup Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang dirahmati oleh-Mu, dan perpisahan kami lepas pada ni ya Allah di bawah jagaan dan peliharaanmu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.